Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sila buka muka surat 237 perenggan pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa innahu lahaqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal 'azim. Sadaqallahul 'azim. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin, dan sesungguhnya Al-Quran itu tetap menjadi peringatan bagi orang muttaqin. Setelah ayat menyampaikan penjelasan bahawa kitab suci Al-Quran itu merupakan perkataan Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril dan Rasul yang mulia, disusuli dengan penjelasan terhadap dengan sifat-sifat yang lain, iaitu Quran sebagai tazkirah kepada para muttaqin. Ayat sebelum ini menyatakan betapa besarnya jenayah mencabuli kesucian kitab suci Al-Quranul Karim. Dalam sejarah ramai orang mencabuli kesucian kitab suci Al-Quranul Karim ini, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Mencabuli Al-Quranul Karim arti menghinakannya, termasuk juga dalam mencabuli kesuciannya. Al-Quran tidak boleh diletak di mana-mana sesuka hati, tak boleh, kecuali dibungkus terlebih dahulu, kemudian bolehlah diletakkannya jika perlu begitu. Jika perlu, semata-mata kitab suci Al-Quranul Karim nak diletakkan di atas lantai, ini satu perkara yang bertentangan dengan adab kesopanan terhadap Al-Quranul Karim. Kadang-kadang kita terpaksa masuk tandas Quran ada bersama kita, bagaimana nak kita lakukan? Masuk ke dalam beg ataupun bungkus terlebih dahulu, letak pada tempat yang kita anggap lebih selamat, lebih bersih, lebih suci, sekalipun berada pada tempat yang kotor. Tempat yang kotor itu keadaan ittirari maknanya keadaan terpaksa. Jadi oleh yang demikian, Quran walaupun ini tafsir pedoman muttaqin juzuk 29, letaklah dalam beg. Dalam beg, jangan letak di atas lantai. Kalau kita nak semayang umpamanya, kurang baik. Itu adabnya. Tetapi mencabuli kitab suci Al-Quranul Karim yang lebih besar sekali ialah mendustai keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Semalam saya sebutkan Ghulam Ahmad Qadiani, pemimpin satu kumpulan Islam, serpihan Islam namanya Ghulam Ahmad Qadiani. Dia kata dia tidak bertentangan, tidak menentang Al-Quran. Dia kerasulan Ghulam Ahmad Qadiani, dia kata sudah ada disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Ini satu pencabulan. Lalu dia bacanya ayat, dia kata wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad.
Ahmad dalam Quran Ahmad Qadiani lah, kata dia. Ghulam Ahmad Qadiani dalam surah, kalau tak salah sayanya suratul Hashr, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dia ubah negeri dia, satu kawasan di Pakistan tu, dia letak namanya Rabwah. Dalam surah Al-Anbiya ada perkataan itu, Rabwatin zati qararin wa ma'in. Ada Rabwah yang mempunyai merupakan kediaman yang mantap, yang tenang, dan ada sumber mata air yang jernih. Sifat bagi tempat itu. Dia katanya ini tempat dia lah, dia tak namanya Rabwah. Ini satu pencabulan terhadap kitab suci Al-Quranul Karim. Kita sebut semalamnya jaminan Al-Quranul Karim untuk bertindak terhadap mereka ini. Katanya laqata'na minhul watin, lau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, kalau dia buat bohong terhadap kami, la akhadna minhu bil yamin, kami akan ambilnya dengan kuasa kami sendiri. Padahal mana-mana kematian berlaku pun kuasa Allah tak boleh kita lari. Tetapi pendustaan terhadap kitab suci Al-Quran merupakan dosa yang sangat besar. Kami sendiri bertindak terhadapnya. Macam mana kami buat? Kami potongkan tali jantung, tali hayatnya. Kalau kita hidup ini bergantung pada jantung kita, Al-Quranul Karim menyatakan di sana ada al-watin. Al-watin ini bila terputus, potong, maka mati terus. Ghulam Ahmad Qadiani sebenarnya mengalami tindakan ini. Allah Subhanahu wa taala mengambilnya pada tempat yang kotor, dalam tandas. Jadi sepadan dengan perbuatannya. Mengapa Al-Quran ini tidak boleh disentuh, dicabuli kesuciannya? Ayat menyatakan, wa innahu latazkiratul lil muttaqin, dan sesungguhnya Al-Quran itu tetap menjadi peringatan bagi orang yang bertakwa. Bagi orang bertakwa, inilah kitab suci Al-Quranul Karim merupakan pedoman hidup, guru bagi manusia, kitab manusia. Ingin kita mencari masalah-masalah kemanusiaan dalam Al-Quran, ada di sana kita boleh dapati, dan kita akan dapati pula penyelesaian bagaimana kekhususan dalam masalah itu boleh kita cari. Itulah dia Al-Quranul Karim. Mana-mana yang bertentangan dengan Al-Quran, pastinya dia tidak boleh diterima sama sekali. Sekalipun manusia bercakap bahawa di sana ada maslahah untuk manusia, bukankah manusia ini perlu mengumpulkan kekuatan, kata mereka. Jadi tiada jalan bagi kita pada hari ini. Mestinya kita mengambil riba, kalaupun tidak banyak, sedikit-sedikit. Al-Quranul Karim menyatakan tidak ada satu dosa yang Allah Subhanahu wa taala izin untuk diperangi golongan ini. Pertama golongan pemakan riba, dan yang kedua orang-orang yang murtad boleh diperangi. Jadi kalau begitu Al-Quran menyatakan begitu, maka Al-Quran lah, pedoman Al-Quran lah yang sebenar-benarnya menjadi pedoman hidup kepada manusia. Namanya tazkirah. Tazkirah ni mengingatkan kita baca Al-Quranul Karim, maka Al-Quran mengingatkan kepada kita satu demi satu tentang haramnya, halalnya, adabnya, dan banyak lagi. Semua ayat dalam Al-Quran ini tidak ada yang tidak terpakai, tidak ada. Semuanya ini ayat mestinya diikuti satu demi satu. Ayat ini menegaskan bahawa orang yang sedia berpedomankan Al-Quran hanya orang muttaqin. Itu sahaja. Pedoman Al-Quran, siapakah yang boleh menerima dengan sebaik-baiknya? Orang muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah dia kitab suci yang tiada keraguan padanya. Dia menjadi pedoman kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang merasakan, mengenali diri, siapa dirinya makhluk Allah yang sangat-sangat lemah, ini dia orangnya. Tetapi kalau orang yang mengenali dirinya dengan segala kekuatan yang ada padanya, dengan segala kemewahan yang ada padanya, maka dia tidak muttaqin. Dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jalan.
hidayat kepadanya. Kemudian dinyatakan siapa muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ini ciri-ciri orang muttaqin. Ciri-ciri orang muttaqin, orang yang beriman kepada perkara gaib, hari akhirat, azab kubur, surga neraka, mahsyar, ini semuanya al-ghaib. Kemudian mereka menegakkan salat, yuqimuna salat, mendirikan sembahyang. Kemudian mereka memberi zakat. Mereka pula beriman kepada nabi-nabi yang sebelum ini, Nabi Muhammad dan Nabi yang sebelum daripada ini, sebelum daripada Nabi Muhammad, dan kepada hari akhirat mereka mempercayai. Itulah ya orangnya muttaqin namanya. Kemudian kita pergi pula kepada berikutnya, dengan orang yang tidak beriman kepada perkara gaib, bagaimana dia boleh beriman dengan kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sumbernya ialah Al-Quran, ialah sumbernya ialah Allah. Orang yang tidak beriman kepada adanya syurga dan neraka tidak akan bersedia untuk ke syurga atau dilindungi dari azab neraka. Mengapa dia tidak beriman? Kerana dia tidak terbuka pintu hatinya. Adakah orang ini kita boleh percaya bahawa dia mahu ke syurga? Dia tak mahu ke syurga. Jika dia mahu ke syurga, maka dia akan beriman kepada perkara al-ghaib, dan perkara itu diberitahu kepada kita oleh Al-Quranul Karim. Orang ini mahu atau tak mahu pergi ke syurga, tiada masalah baginya. Tiada masalah untuk berikan neraka, sebab dia tidak percaya adanya neraka dan adanya syurga. Begitulah secara logiknya yang boleh kita pakai. Kemudian 49, meskipun kebenaran Al-Quran dan para Rasul itu tidak perlu dipertikaikan, namun segolongan manusia tidak dapat melihat kebenaran itu sebagai kebenaran. Kebenaran tidak dapat dilihat sebagai kebenaran. Sebaliknya, kebenaran dilihatnya sebagai kebatilan. Orang yang mengetahui Allah mengetahui sikap mereka, firman-Nya, wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Jika diperhatikan pada kunci kata itu, saya rasa bila kita baca wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin, terbuka sedikit kepada kita. Jangan tinggal yang tu, sebelum nak baca dulu sekali lalu, kemudian yang di bawah tu jika suka bacalah. Tapi sebelum membaca setiap ayat itu, kunci kata saya rasa sangat mustahak. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin, sesungguhnya kami mengetahui bahawa antara kamu ada yang mendustakan Al-Quran, tetapi tidak terjejas sedikit pun kebenaran Al-Quran disebabkan pendustaan kamu. Seterusnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui pendustaan terhadap Al-Quran itu satu kerugian yang sangat besar dan bencana yang bakal menimpa mereka. Ini kerana mereka akan dimasukkan ke neraka. Satu kerugian besar bagi orang kafir. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin, dan sesungguhnya itu Al-Quran itu sudah tentu akan menyebabkan penyesalan bagi orang yang kafir. Orang kafir sesal. Mengapa mereka tidak beriman? Sesal sebab mereka tidak beriman. Kalau seorang tu kita katakanlah sebagai contoh, dia jual rumah dia rumah mewah, dia jual, tapi tiba-tibanya dia lihatnya wang yang dia bayar tu wang palsu. Bagaimana? Menyesal habis diri. Tapi apa boleh dibuat kalau di sana ada jalan-jalan untuk mengatasinya, tetapi dilupai kepada jalan-jalan itu, iaitu Al-Quranul Karim. Kerugian terhadap orang kafir, kerana Al-Quran hanya mengangkat
tingkatan orang yang beriman kepadanya jua, sedangkan orang kafir beriman kepada orang kafir tidak beriman kepadanya, menyesal dan kerugian dan kelewatan masa untuk beriman kepadanya, kelewatan masa untuk beriman kepadanya. Iman kepada Allah dan kepada hari akhirat, masalahnya ini satu perkara bebas. Bebas, siapa nak beriman, beriman, siapa nak tak beriman, terpulang kepadanya. Tapi kebebasan ini kebebasan sikap, tapi tidak bebas waktu. Tidak bebas waktu. Dia nak beriman, berimanlah sebelum nazak, berimanlah sebelum tanda-tanda besar kiamat berlaku. Selepas daripada itu tidak ada guna lagi penyesalan terhadap sikap salah yang diambil oleh orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Al-Quran hanya benar dan tiada sebarang dusta padanya. Wa innahu lahaqqul yaqin, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang diyakini. Kebenaran yang diyakini. Kebenaran ini ada orang menyebutnya haqqul yaqin dan ainul yaqin. Yaqin, haqqul yaqin, ainul yaqin. Apa maknanya? Yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Haqqul yaqin ini tahap yang paling tinggi sekali dalam keyakinan. Kadang-kadang keyakinan kita 99%, kita kata kalau boleh diperatuskan begitu, itu bukannya haqqul yaqin. Haqqul yaqin 100%. Tidak ada iman kepada Al-Quran 50% lagi kita nanti dulu. Tidak ada. Itu maknanya wa innahu lahaqqul yaqin. Jadi kalau begitu, bagaimana sikap untuk membetulkan kedudukan kita terhadap Al-Quranul Karim? Ayat akhir dalam surah ini menyebutkan fasabbih bismi rabbikal azim. Al-Quran dengan sifat-sifatnya adalah peringatan kepada para muttaqin. Allah mengetahui siapa yang mendustakan Al-Quran atau kebenarannya adalah mutlak dan kebenarannya adalah mutlak, maka ucaplah tasbih sebagai memuji Allah, atas nikmat Al-Quran ini. Fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu yang maha besar. Bertasbih di sini artinya bertaubatlah. Sebab tasbih itu sendiri maknanya menyucikan zat Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang kekurangan. Itulah juga taubat. Taubat, berhentilah dengan bertasbih kepada Allah. Ayat juga mengajar kepada kita bahawa untuk bertaubat bukanlah dengan niat bertaubat dengan kita sembahyang taubat semata-mata, dengan itu kita rasa cukup dah tu, dah bertaubat dah tu, tiap-tiap malam semua nak taubat 2 rakaat, jadilah tu. Taubat satu perubahan dalaman, perubahan sikap. Tak semayang taubat, tapi dia semayang lagi tidak tiap-tiap malam. Kadang-kadang dia semayang, kadang-kadang tidak. Tapi tahajud itu adalah satu amalan tetap baginya. Tahajud ini adalah satu perkara yang tidak bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Jadi bagi setengah orangnya tiap-tiap malam tu ada istikharah, ada sunat hajat, ada sunat taubat. Tahajud tu suka buat, tak suka pun tak apa. Ini satu amalan salah. Kita salah istikharah, kita ada benda kita. Istikharah maknanya minta pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Minta pilihan Allah yang terbaik. Orang kita katalah nak beli rumah lah, kita katanya. Kadang-kadangnya kita buat contoh, orang nak kahwin calon dah ada A, B, C, D, payah nak pilih hak mana. Tiga-tiga ni boleh lah dalam tangan, tapi takkan tiga-tiga sekali. Mari nak pilih salat istikharah, minta Allah pilih. Kalau begitunya minta pilihan Allah, salatlah istikharah. Selepas itu akan datang hati kita berat ke mana-mana, maka itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada tiap-tiap malam tu nak macam tu istikharah. Dia kata kita banyak nak istikharah, semua kita nak. Takkanlah banyak-banyak tu nya, tak ada yang utama, aulawiyat, keutamaan iaitu. Tapi kalau tak ada, kosong semuanya, kita nak istikharah belakang, hatta nak makan nasi ke pagi ni, kau nak makan roti canai nak istikharah, tidak.
Tidak macam tu. Tidak. Jadi kalau istikharah, hajat pun demikian juga. Hajat bukan tak ada, ada hajat, tapi hajat tadi bergantung kepada suasana kita. Kita sekarang berada dalam keadaan cemas dan kita minta pertolongan Allah supaya menyempurnakan hajat kita ini, ya, salat. Tapi kalau masih duduk kelabu lagi hajat kita tu, hajat kita nak pergi Mekah ke, tak nak pergi Mekah ke tahun ni pula misalnya. Jadi kalau tak mahu tadi azam lagi pun tak ada, tak apa, tak ada lah. Tak ada lah. Sembahyang tahajud, ya, sembahyang tahajud dia cover semua sekali. Itu dia. Semua sekali itu salat tahajud. Kemudiannya fasabbih bismi rabbikal azim, ini sunat taubat, bukan salat taubat tapi perubahan sikap. Subhanallah, subhanallah. Tapi tak payahlah kita sebutnya tak betul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya jadi sebelah. Dia tak boleh lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.